نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi petang ni kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu untuk meneruskan lagi pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam aqabah yang kedua, iaitulah aqabatu at-taubah. Aqabah taubah. Aqabah maknanya tempat tinggi yang perlu kita daki. Dengan makna taubat ini perlu kita usahakan. Kita kena paksa diri kita untuk bertaubat. Kalau kita tak paksa tak jadi. Kerana perlu paksa dan dia tidak selari dengan kehendak nafsu kita, maka dia digelar ataupun dia diketengahkan oleh Imam Al-Ghazali dengan nama Aqabah. Aqabah ni tempat yang tinggi yang kita nak sampai ke kemuncak dia, kita perlu kena daki. Jadi ada makna pengorbanan, ada makna mujahadah. Mujahadah maknanya lawan nafsu kita, sehingga kita benar-benar dianugerahkan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu alaikum, maka Allah akan anugerahkan taubat kepada kamu. Bila Allah anugerahkan taubat kepada kita, maka kita akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia berusaha untuk menjaga diri dia daripada jatuh dalam maksiat. Bila kita betul-betul jaga diri kita, nanti Allah akan jaga kita. Bila betul-betul kita paksa diri kita bersabar, nanti Allah akan kurniakan sabar. Bila kita betul-betul paksa diri kita supaya menjadi orang yang pemurah, nanti Allah akan anugerahkan sifat pemurah kepada kita. Begitulah sifat-sifat hati, dia bermula dengan usaha dan dia berakhir dengan anugerah. Awaluhu nasbun wa ta'bun wa akhiruhu fathun wa syukrun. Permulaan dia penat, letih, tapi akhir dia anugerah, pembukaan dan pensyukuran terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, setiap seorang daripada kita, di kalangan orang yang mendapat anugerah daripada Allah. Sebelum daripada itu, Allah anugerahkan taufik untuk kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita sampai kat mana dah? Jumlatul amri. Dalam aqabatu at-taubah. Wa jumlatul amri. Faslun wa jumlatul amri. Situ. Ya Allah, iqra. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. قال المؤلف رحمه الله فصل ونفعنا به. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وجملة الأمر أنك إذا ابتدأت فبرأت قلبك عن الذنوب كلها بأن توطنه على ألا تعود إلى الذنب أبدا البتة، فليكن ما كان منك على وجه علم الله سبحانه وتعالى صدق عزمك من قلب نقي وتبدي الخصوم بما أمكنك وتقضي الفوائد بما تقدر عليه وترجع في الباقي إلى الله سبحانه وتعالى بالابتهال والتضرع يكفيك ذلك، ثم تذهب فتغتسل وتغسل ثيابك وتصلي 4 ركعات كما يجب، وتضع وجهك بالأرض في مكان خال حيث لا يراك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تجعل التراب على رأسك
وتمدغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب بدمع جار وقلب حزين وصوت عال ونداء خفي، وتذكر ذنوبك واحدا واحدا ما أمكنك، وتلوم نفسك العاصية على فعلها وتوبخها وتقول: يا نفس أما تستحي، أما آن لك أن تتوبي وترجعي، ألك طاقة بعذاب الله سبحانه وتعالى، ألك حاجة بسخط الله سبحانه، وتذكر من هذا كثيرا وتبكي، ثم ترفع يديك إلى الرب الرحيم سبحانه وتعالى وتقول: إلهي عبدك الآبق رجع إلى بابك، عبدك العاصي رجع إلى الصلح، عبدك المذنب أتاك بالعذر فاعف عني بجودك وتقبلني بفضلك، وانظر إلي برحمتك، اللهم اغفر لي ما سلف من الذنوب، واعصمني فيما بقي من الأجل، فإن الخير كله بيدك، وأنت بنا رؤوف رحيم. ثم تدعو دعاء الشدة وهو: يا مجلي عظائم الأمور، يا منتهى همة المهمومين، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، أحاطت بما ذنوبنا أنت المسهور لها يا مسهور لكل شدة، كنت أدخرك لهذه الساعة فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم أكثر من البكاء والتدلل وقل: يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يبرمه إلحاه الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، وترجع إلى طاعة الله جل جلاله، فتكون قد تبت توبة نصوحا، فتكون قد تبت توبة نصوحا، وقد خرجت من الذنوب طاهرا كيوم ولدتك أمك، وأحبك الله عز وجل، ولك من الأجر والثواب، وعليك من البركة والرحمة ما لا يحيط به وصف الواصفين، وحصل لك الأمن والخلاص، ونجوت من غصة المعاصي وبليتها في الدنيا والآخرة، وكنت قد قطعت هذه العقبة بإذن الله تعالى، والله ولي الهداية والتوفيق بمنه وفضله كما هو أهله. طيب، بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء وجعلك من الصالحين. Kita dah berada di penghujung aqabatu at-taubah. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang berusaha untuk bertaubat, dan mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar pastikan untuk beramal, bukan belajar untuk nak tambah koleksi maklumat, tidak. Belajar untuk beramal. Bila belajar tentang taubat, kita taubat. Belajar tentang sabar, kita sabar. Belajar tentang tawaduk, kita tawaduk. Dan kita paksa diri kita untuk selari dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan di situ ada keberkatan, ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi faslun, sebelum pada ni diceritakan tentang perlunya taubat, tentang apa? Tentang perlunya taubat, tentang bahananya kalau kita tak taubat, majalnya, kata dosa. Kemudian dijelaskan tentang
sikap generasi salaf bila berhadapan dengan dosa, dan bagaimana bersungguh-sungguhnya mereka bertaubat apabila mereka tersalah. Begitu juga diceritakan bagaimana dosa tu kalau kita tak bertaubat, dia akan bawa kita kepada keburukan sampai ke peringkat menjatuhkan kita dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Faslun, ini satu fasal. Wa jumlatul amri himpunan daripada urusan ini, makna kesimpulan lah, kesimpulan. Annaka idza ibtada'ta, sesungguhnya kamu apabila kamu mula untuk bertaubat, ja'alanallahu minat taibin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang bertaubat. Dosa, semua orang berdosa, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Wa idza ibtada'ta, apabila engkau mula dah taubat, fabarra'ta, dan engkau mula bersihkan qalbaka 'anil dhunub kulliha, kau bersihkan hati kamu daripada apa-apa dosa. Dengan makna taubat tu kita bersihkan hati kita daripada dosa. Kita putuskan hubungan hati kita dengan apa-apa dosa. Tu makna taubat. Dalam mana hati kita masih ada kaitan dengan dosa, masih mengintai-ngintai untuk nak buat dosa, masih bercita-cita untuk nak buat dosa, selama itulah kita masih tak termasuk di kalangan orang yang taubat. Ni nafsu tak suka ni. Nafsu amat-amat tidak suka. Sebab dosa ni antara makanan kepada nafsu. Sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Bi an tuwattinahu, guana rupa dia. Ba tu ba litaswir. Rupa dia macam mana? Bi an tuwattinahu, kamu tetapkan hati. Kamu tetapkan hati kamu. Kamu paksa hati kamu ala alla ta'uda ila dzambin, paksa hati kamu atas tidak kembali, alla ta'ud, bahawa kamu tidak kembali lagi, ila zambin, kepada dosa itu, abadan, selama-lamanya, albattata, aslan, sama sekali. Makna kita paksa, kita berazam dalam hati kita tak akan kembali lagi kepada dosa. Mana-mana dosa, antaranya dosa yang kita buat itu. Makna kita dah putus hubungan dengan dosa. Itu makna kita dah mula bersihkan hati kita daripada dosa. Itu makna kita dah mula untuk bertaubat. Illa ma kana minka fi ilmillah ala wajhi alim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan maka minka, apa, iaitulah dosa yang ada daripada kamu, dosa yang datang daripada kamu, fi ilmillah, yang ada dalam ilmu Allah, yang kita tak tahu, kita dah berazam untuk tak ulang, tapi kemungkinanlah di sana ada Tuhan dah tetap dah kita juga melakukan dosa lagi. Tu terserahlah. Tu kita dah nak kata benda lah. Tapi hak bahagian kitanya memang kita kerak tu. Ala wajhi, di atas wajah, alim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kita berazam, kita mentautinkan hati kita untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Ala wajhi alim Allah, atas rupa, atas wajah Allah tahu, sidqa azmika, benarnya keazaman kamu tu. Dengan makna kita benar sungguh-sungguh berazam untuk tidak mengulangi dosa tu. Min qalbin naqiyyin, yang mana ianya datang daripada hati yang bersih. Memang betul-betul kita nak berhenti daripada dosa tu. Wa turdi al-khusuma, dan apabila engkau meredha akan khusum ni musuh kita, orang yang kita sakiti tu, kita minta maaf dengan dia dah, kita kembalikan semula barang dia yang kita ambil, kita orang kata berusaha dah untuk nak untuk nak minta maaf dengan dia. Makna kita cuba dah selesaikan masalah kita tu dengan orang yang kita sakiti tu.
bima amkanaka, dengan apa yang engkau mampu, seberapa yang engkau mampu. Okey. Wa taqdi al-fawaita, dan engkau telah mengqada al-fawaid, apa yang telah luput, kewajipan-kewajipan yang kau tinggal sebelum pada tu. Makna kamu dah qada dah. Ini maknanya kamu betul-betul berazam ni, betul-betul nak taubat ni. Maknanya hak mana ada masalah dengan orang, selesaikan masalah dengan orang. Hak mana ada masalah dengan Tuhan, iaitulah benda-benda fardu yang kita tinggal, qada. Qada tak semestinya qada 100% lalu. Maknanya kalau banyak, buat jadual. Buat jadual. Jadual untuk kita kan, ganti kita qada. Bima taqdiru alaihi, dengan apa yang engkau mampu ke atasnya, sekadar kemampuan kamu. Wa tarji'u fil bawaqi, kemudian engkau kembali pada yang selebihnya. Hak dosa-dosa, hak mana mungkin kita tak ingat, dosa-dosa mungkin kita tak sedar. Mungkin ada lagi dosa-dosa kita selain daripada hak yang kita dah berusaha untuk buat seberapa yang kita mampu buat, seperti mana yang telah dianjurkan. Kalau benda kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kefarduan yang kita tinggal, kita qada. Kalau benda hak kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala, benda haram yang kita buat, kita berazam tu tak nak ulang lagi, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda hak kait dengan orang pula, kalau berkait dengan harta benda, kita pulangkan semula. Berkait dengan maruah, kita minta maaf, minta halal. Kait dengan tubuh badan, kita bagi peluang kepada dia untuk nak balas. Kalau kita tumbuk orang dulu, kita bagi peluang kepada dia untuk nak tumbuk kita pula. Makna kita ikut dah seperti mana yang tu. Cuma yang selebih-lebihnya tu, hak yang kita tak tahu tu, hak tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bil ibtihal, dengan cara ibtihal. Ibtihal ni dengan mulut kita tu, dengan lidah kita tu, minta ampun, ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni aku, maka aku akan jadi orang yang berhadapan dengan azab yang aku tak mampu. Wa tadarru', tadarru' ni hati. Dengan hati kita penuh dengan pengharapan kepada Allah. Hati kita penuh rasa takut kepada Allah. Hati kita penuh rasa menyesal terhadap apa yang berlaku. Liyakfiyaka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi kamu. Dengan makna supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa yang masih lagi kita tak mampu, kerana kita tak tahu, kerana kita tak tahu. Hak setakat kita tahu, kita kena buat. Hak setakat kita tahu, kita mampu, kita kena buat. Tapi setengahnya kita tak tahu, ataupun kita tahu tapi kita tak mampu. Macam ke kita langgar kehormatan orang contohnya. Lalu kabur ke dia kan, kayak pergi baloh kau teruk lagi. Di waktu tu kita merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan juga batin kita. Ataupun kita ambil harta benda orang, nak cari tuang dia tak ada dah, tak jumpa dah, tuang dia mati dah. Anak-anak dia pun tak jumpa belaka dah. Ataupun kita pernah menyakiti orang sampai ke peringkat kita nak suruh dia balas semula kepada kita, dia tak ada dah. Dia tak mampu nak balas dah. Jadi waktu tu, hak selebih daripada tu, hak yang kita tak mampu, yang kita tak tahu, hak tu kita merayu-rayulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa bukan mainan, bukan sekadar astagfirullah selesai dak. Bukan gitu. Bila kita nak minta sesuatu daripada Allah, sebab kita nak minta daripada Tuhan yang Maha Agung ni, bukan kawan kita ni, bukan Pak Ngah, Pak Teh, Pak Allah, bukan ni. Allah Rabbul Alamin, Tuhan seru kepada sekalian alam. Kena benar dengan Allah. Kalau betul kita benar dengan Allah, Allah akan benar dengan kita. In tasduqillah, kalau kamu benar dengan Allah, yasduka, Allah akan benar dengan kamu. Walaupun dosa kamu tu sebanyak buih di lautan, sebesar gunung ganang yang tinggi, yang besar, di sisi Allah kecil dia. Di sisi Allah kecil dia. Tapi dengan syarat kita benar dengan Allah. Hak benar tu payah tu. Hak benar tu payah tu. Kadang-kadang dia cekok dalam hati kita ni ada buah-buah cekok. Buah-buah putar alang tu ada. Liyakfiyaka, supaya dia Allah Subhanahu Wa Taala mencukupi akan kamu, dengan makna dia memberi pengampunan kepada kamu. Fi zalik,
liyakfiyaka dzalika, supaya Allah mencukupi untuk kamu akan itu. Itu apa? Itu al-bawaqi. Itu hak masih lagi dosa-dosa yang masih lagi tertinggal, hak kita tak mampu untuk kita nak buat, kita nak taubat, kita tak mampu. Summa tadhhaba, kemudian kamu pergi. Fataghtasila, makna hak yang mula-mulanya hati kita tu. Hati kita kena jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak berhenti. Tak boleh dah. Dan mulut kita kena merayu-rayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar dalam otak kita hanyalah mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat bahawa kalau kita tak dapat pengampunan tu, makan besarlah kita. Boleh nyakitlah kita. Inna batsya rabbika la syadid. Sesungguhnya tamparan Tuhan kamu maha dahsyat. Tak rok kita nak orang kata nak sangga, bila datangnya tamparan daripada tu Tuhan. Tak rok. Jadi kita kena merendah betul-betul diri kita kepada dia. Merayu-rayu kepada dia. Benar dalam rayuan kita. Maka dia tidak akan mempersia-siakan kita. Summa tadhhaba, kemudian kamu pergi, fataghtasilu, untuk mandi. Pergi mandi. Pergi, orang kata, buang kotor-kotoran yang ada dalam pada tubuh kita tu, pergi mandi. Wa taghsila thiyabaka, dan basuh pakaian kamu, biar bersih. Biar bersih betul-betul. Bersih zahir dan juga bersih batin. Wa tusalli 4 raka'atin kama tuhibbu, dan kamu bersolat 4 rakaat seperti mana yang kamu kehendaki. Kalau mau nak 4 rakaat, buat 4 rakaat. Kalau tambah 4 rakaat, buat 2 rakaat. Mana semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Semayang sunat taubat. Kerana di sana ada hadis, Nabi kata, ma min 'abdin yuznibu zamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafara lah. Mana-mana hamba yang berdosa, dia bangun, dia bersuci, dia mandi, ambil semayang, kemudian dia semayang, kemudian dia minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ianya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semayang 4 rakaat, ada riwayat kata semayang 2 rakaat, tak kira lah. Yang pentingnya kita semayang untuk nak bertaubat. Ini dinamakan dengan sunnatu at-taubah. Semayang sunat taubat. Ni kita kena buat ni. Kena buat. Dosa kita hak lepas, kita bangun tengah malam, mandi dulu, molek, dia bersih semua sekali. Pakai pakaian comel-comel, duduk atas tikar sejadah, ingat-ingatkan dosa kita sebelum pada ni banyak sangat-sangat. Dan ingat-ingat bahawa pertamanya teruk sangat dosa tu, hina sangat dosa tu. Yang pertama, dosa tu suatu benda yang amat hina. Kemudian teruk sangat hukuman kerana dosa tadi. Dosa tadi dia akan berakhir dengan hukuman. Mula-mula kita duduk bayang dulu, dosa kita 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bayangkan betapa dahsyatnya hukuman daripada dosa tu. Sebab hukuman ni hukuman daripada Tuhan. Dan dosa tu dosa dengan Tuhan. Kemudian kita bayang yang ketiganya, betapa lemahnya jasad kita ni nak berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rok kita. Nak berhadapan dengan azab memang tak rok. Kalau pulih tapar muka kita pun, kita rasa terhina sangat-sangat. Hak ni bukan tangan pulih ni. Hak ni pukulan daripada para malaikat ni. Kalau dalam kubur, dengan pengatok dia tu, gandeng dia tu, Nabi kata gandeng dia tu, kalau dikatok bukit yang duduk atas muka bumi ni, cair bukit. Kita bayang kita besar mana nak berhadapan dengan situasi tu. Kalau kena ketik di semut pun, semut ketung, kok tanah tu dia akan nak sakit dah. Sanggup kita nak diketik oleh kala jengking yang sebesar unta tu dalam kubur.
Dalam neraka diperbuat daripada api pula. Memang tak ukur. Mana kalau kita renung waktu, memang kita akan rasa takut. Lepas pada tu, kita bangun untuk solat, ataupun kita istighfar dulu sikit, kemudian kita bangun untuk bersolat dua rakaat. Solat dalam keadaan kita rasa banyak dosa, kita rasa takut kepada Allah, dalam keadaan kita mengharapkan dengan solat kita tu Allah terima semula kita, Allah pandang semula kita dengan penuh rahmat dan belas ihsan. Dia kata wa tusalli 4 raka'atin kama yajibu seperti mana yang sepatutnya, ataupun kama tuhibbu seperti mana yang mu nak. 4 rakaat ke 2 rakaat. Kama yajibu seperti mana, ai kama yang bagi seperti mana yang sepatutnya. Wa tada'u wajhaka 'alal ardi, pas mayang kamu letak muka kamu di atas bumi, fi makanin khalin, pada tempat yang sunyi, la yaraka illallah, yang tidak melihat kamu kecuali Allah. Mu dengan Allah di pada waktu tu. Summa taj'ala turaba 'ala ra'sik, kemudian kamu letak tanah itu di atas kepala kamu. Ni tujuan untuk nak hina diri, tujuan untuk nak rasa betapa wa tumarrigha. Makna kita taklah siapa kena pergi ambil tanah. Ni makna kalau orang hok semayang atas tanah, makna dia sembang muka dia tanah tu supaya dia rasa hina diri di hadapan Allah atas dosa-dosa yang dia buat. Wa tumarrigha wajhaka, dan kamu marragha yumarrighu ni kamu comor, kamu lomo wajhaka, makna kamu wajah kamu, allazi huwa a'azzu a'dha'ika, yang sebaik-baik anggota kamu, a'azza a'dha'ika, yang semulia-mulia anggota kamu, fit turab, pada tanah, binam'in jarin, dengan air mata yang mengalir, wa qalbin hazin, dan dengan hati yang sedih, wa sautin 'alin, dan dengan suara yang tinggi, wa tadhkura dhunubaka, dan kemudian kamu sebut dosa-dosa kamu di hadapan Allah. Makna perbuatan-perbuatan tadi tu untuk nak mendatangkan rasa hina diri, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar sifat gong, sifat ego kita tu hilang pada waktu itu. Ini Imam Ghazali khabar cara taubat yang terbaik lah. Tak semestinya kita buat apa? Tak semestinya buat begitu. Warning supaya masa kita buat itu betul-betul dalam keadaan hati kita merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tazkur dhunubaka, dan kamu sebut ataupun kamu ingat akan dosa kamu wahidan satu. Dosa dengan Allah, tinggal semayang bahan gambar, deraka kepada mak ayah, deraka kepada suami, menzalimi orang bawah daripada kita, tidak laksanakan tanggungjawab kepada anak isteri kita kena ajar tapi kita tak ajar mana, anak kita kena didik tapi tidak didik mana. Dosa kita dengan kawan-kawan kita, dosa kita dengan orang yang kita kenali, dosa kita dengan orang yang tidak kita kenali. Semua sekali kita ingat satu. Ma'amkanaka, seberapa mampu kamu, seberapa amkanaka, yang kamu mampu. Ingat dosa-dosa kita tu. Wa taluma nafsaka al-asiyah ala fi'liha, dan hendaklah kamu mencela diri kamu, mencela nafsu kamu, al-asiyah, yang kerah kepala tu, yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala, yang buat dosa tu, ala fi'liha, atas perbuatan-perbuatan dia, kerana perbuatan-perbuatan dia. Cela diri kita, cela nafsu kita. Wa tuwabbikhaha, dan hendaklah kamu cela dia. Taubikh ni dengan kata-kata, taubikh dengan makna kita cela dia. Kita kata mu ni bodoh, buat apa yang mu buat kerja gitu, sebab apa.
Wa taqulu, dan kamu berkata, ni antara celah dia ni. Tanya dia, ama tastahyina ya nafsu, wahai nafsumu tak rasa malu ke? Kalau kita duduk seorang tu berahing, mu duk rasa malu ke berahing? Mu duk rasa malu ke buat maksiat kepada Tuhan? Mu duk rasa malu ke dengan nikmat yang Tuhan bagi kepada mu banyak-banyak tapi mu masih langgar perintah dia? Biar kita beringat seorang gitu. Biar timbul rasa malu, biar timbul rasa rendah diri, biar keluar air mata kita. Beringat seorang, bukan seorang sebenarnya. Itu beringat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ama ana laka an tatubi, adakah belum tiba waktu untuk kau bertaubat? Mu berasa gagah ke mu nak berhadapan dengan azab Allah? Mu berasa hebat sangat ke dirimu sehingga mu buat maksiat tu? Kita taubih dengan makna kita cela dia, kita sedarkan dia. Ni kita kata kepada diri kita ni, monolog sendiri ni. Bukan kepada orang, kepada diri kita sendiri. Barulah dia akan timbul, orang kata rasa penyesalan, rasa malu, rasa takut, rasa bimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila keluar air mata, maka itu adalah air mata yang amat-amat bernilai di sisi Allah. Air mata tu setitik boleh memadamkan api neraka. Dia bukan air mata depan orang. Air mata depan orang tu boleh jadi ya, boleh jadi no. Tapi kalau air mata hak seorang diri tu air mata yang benar. Kita kalau depan orang mudah sangatlah tubik air mata. Nak kita warak-warak sikit. Sekejap cakap berasa nak nangis, nak nolong dulu dah. Tapi kalau belakang orang di hadapan Tuhan, payah sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan air mata itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alaka taqatun alaki ama ana laki an tatubi, adakah belum tiba waktu? Ama ana, adakah tidak tiba waktu laki bagi kamu an tatubi, untuk kamu bertaubat? Bila lagi mu nak taubat? Duk tangguh 4 sehari. Ni umur 22 tahun dah. Mu ingat, mu pasti ke mu duk tangguh-tangguh taubat mu akan hidup sebelum daripada mu akan tempat bertaubat sebelum daripada mu mati? Mu pasti ke benda tu? Alaki taqatun bi'adzabillahi subhanahu, adakah mu ada kemampuan, mu ada kekuatan dengan azab Allah? Mu berasa murah nak berhadapan dengan azab Allah? Kita kata kepada diri kita, mu rasa mu gagah nak berhadapan dengan azab Allah. Tu perlu ilmu tu. Kalau kita duduk belajar bagaimana azab kubur, bagaimana azab di negeri akhirat, bagaimana suasana di padang mahsyar, bagaimana teruknya ahli-ahli neraka berhadapan dengan azab, bagaimana hinanya ahli neraka. Mu mampu ke nak berhadapan dengan situasi itu? Mu dihina, mu ditapar, mu disepak, mu diterajang. Cuba kalau kita bayang orang mari kat kita, dia pegang kita, dia kejang kita, dia cokeh mata kita, dia kumbuk kita, dia lodoh atas muka kita, dia sepak muka kita, dia kerak telinga kita, tepik-tepik kita, dia cabut gigi kita sesa. Allah. Kemudian dia ambil pula kita, dia rebus kita dalam air pula. Allah. Dok gerok kita. Itu ajalnya dosa yang kita buat. Dan kita pasti akan berhadapan dengan suasana itu kalau kita mati dalam keadaan dosa. Kalau kita dah dapat rahmat dan belas ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alaki taqatum bi'adzabillah, adakah bagimu kekuatan, kemampuan untuk berhadapan dengan azab Allah? Bodoh sangat-sangatmu kalau mu rasa mu gerok nak berhadapan dengan azab Allah. Mu tak gerok. Alaki hajah, alaki apa dia tulis itu? Alaki apa dia tulis? Hajatun. Boleh jadi alaki hajizun yang menghalang, asimun yang menjaga.
alaki hajizun bi sakhtillah subhanahu wa ta'ala? Adakah ada sesuatu yang boleh menghalangmu daripada berhadapan dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah? Makna azab Allah tu ada orang yang boleh halangmu, yang boleh jagamu, rasa gitu ke? Bila sedang datangnya azab Allah, rasa masih lagi akan selamat ke? Tu. Wa tazkuru min hadza kaseeran, dan ingatlah kepada ini semua banyak-banyak. Biar berat kita duk sebut, mu rasa mu gagah ke, mu rasa mu kuat ke, mu sakit gigi pun mu dak orok dah, demam sikit pun mu dak orok dah nak berhadapan. Mu kena orang ludah atas muka mu pun mu rasa hina sangat-sangat dah. Dengan sebab dosa, siangnya dosa mu akan kena lebih dahsyat daripada tu, dan mu tak mampu. Mu tak mampu, mu kena sedar bahawa mu tak mampu. Tu kita kena kata kepada diri kita begitu. Wa tabki, dan menangislah, dia kata menangislah. Nangis dalam keadaan takut, dalam keadaan harap, dalam keadaan mengharapkan sesuatu dia. Summa tarfa' yadaika, kemudian dah mu duduk cela dirimu begitu, mu ingatkan dia, kemudian barulah mu angkat tanganmu. Ila Rabbir Rahim, kepada Tuhan yang maha pengasihani. Rabbir Rahim, kepada Tuhan yang maha penyayang. Dengan makna Tuhan yang memberi anugerah istimewa kepada orang yang dia sayang. Wa taqulu, dan pada waktu itu sebutlah dengan lidah kamu, Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abiqu, hambamu ni, hambamu yang lari daripadamu. Abiq dengan maknalah lari daripada Tuhan. Hamba yang lari daripada Tuhan, inilah hamba yang paling kurang hajar, yang nanti akan dikenakan hukuman yang cukup besar oleh Tuhan dia. Kita kata Ilahi, wahai Tuhanku, abdukal abiq, hambamu yang lari ni, yang lari daripada taat kepadamu ni. Siapa dia? Diri kita. Raja'a ila babik, sekarang dia kembali ke muka pintumu. Dia kembali semula kepadamu, balik semula nak taat kepadamu. Baru ni dia salah nak buat macam mana? Dia salah, dia lupa. Dia lupa bahawa dia tu hamba. Dia lupa bahawa dia tu ada Tuhan. Sekarang ni baru dia sedar. Ini dia kembali kepadamu. Ni kita kata kepada diri kita. Wa 'abdukal 'asi raja'a ila sulhi, dan hambamu yang jahat ni, yang langgar perintah ni, yang keras keng, yang keras kepala ni, raja'a ila sulhi, dia kembali nak buat baik, kembali nak taat kepadamu ya Allah. Abdukal muznib, hambamu yang berdosa ini, ataka bil uzri, mendatangimu dengan memohon pengampunan. Ataka, datang kepadamu, bil uzri, dengan membawa pengampunan, membawa keuzuran, bawa nak minta maaf. Mana hamba-Mu hak jahat ni mari semula kepadamu tu nak minta maaf. Fa'fu anni, maafkanlah aku, bijudik, dengan sifat murahmu, dengan kemurahanmu, wa taqabbalni, dan terimalah semula aku, bifadlik, dengan anugerah daripadamu. Aku tak kata aku berhak untuk diterima, aku tak kata mu wajib terima, aku kata ini hakmu, terimalah aku semula, sebab aku pun hamba-Mu juga. Wanzur ilayya, perhatikanlah kepada aku, birahmatik, dengan rahmat-Mu. Allahumma ghfirli ma salafa minadh-dhunub, ya Allah, ampunilah aku terhadap dosa-dosaku yang lalu. Ma salafa, apa yang telah lalu, minadh-dhunub, daripada dosa-dosa, iaitulah dosa-dosa aku, mana hak lepas ya Allah, ampunlah. Sekarang ni aku janji dah, aku tak buka kepala dah, aku tak boleh lari dah daripada-Mu, aku nak balik semula kepada-Mu. Wa'asimni fima baqiya minal ajar, dan lindungilah aku, peliharakanlah aku. Asim maknanya pelihara. Fima baqiya minal ajal, pada apa yang masih berbaki daripada ajal, daripada umur aku ni. Ajal bermakna al-umur, mana yang lalu aku minta pengampunan,
mana yang akan datang, aku minta penjagaan daripada-Mu ya Allah. Sebab aku tak mampu untuk aku nak jaga diri aku sendiri, aku tak mampu. Oleh-oleh kalau aku sendiri yang kawal diri aku, yang jaga diri aku akan terperangkap dalam desakan nafsu, dalam tipu daya syaitan, dalam tipu daya iblis alaihi laknatullah. Ini yang kita baca tiap-tiap pagi dalam wurdul latif, pagi dan juga petang. Kata la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Jangan kau serahkan diri aku kepada diri aku sendiri. Jangan kau serahkan aku kepada diri aku. Jangan. Dan kepada orang lain walaupun hanya sekelip mata. Biar aku sepanjang waktu berada dalam penjagaan daripada-Mu, barulah gagah. Fa innal khaira kullahu biyadik. Sesungguhnya kebaikan itu semuanya berada di tangan-Mu. Wa anta bina rauf, dan Engkau ya Allah kepada kami semua ini rauf. Rauf ni maknanya seorang yang bersifat dengan rafah. Sesuatu yang bersifat dengan rafah. Dia sama je dengan makna rahim. Rahim sesuatu yang bersifat dengan rahmat. Dan rauf ini ghayatul rahmah. Rauf ini kemuncak kepada rahmat. Makna rahmatul akbar, rahmatul kubra, rahmat yang paling besar, itu namanya rauf. Itu namanya rafah. Rafah ni rahmat juga, tapi rahmat yang tertinggi. Makna rahmat tu orang panggil belah kasihan. Kasihan belah. Kasihan belah tinggi sekali, itu dinamakan dengan rafah. Itu dinamakan dengan rafah. Orang yang bersifat dengan rafah dinamakan rauf. Rauf, rahim, rauf. Makna yang maha penyayang, yang memberi anugerah-anugerah kepada orang yang dia sayang. Wa anta bina rauf, Engkau amat belah kasihan kepada kami. Rahim, Engkau amat penyayang kepada kami. Summa tad'u du'a asyiddah, kemudian berdoalah dengan doa syiddah. Syiddah ni dalam keadaan susah. Biasanya doa ni kita baca bila kita dalam keadaan susah, masalah besar, ada benda-benda yang terpaksa kita hadapi, maka kita baca doa ni. Baca doa ni, makna kita dalam keadaan susah tu. Tidak ada sesuatu yang lebih susah, yang lebih menyusahkan kita apabila dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Jadi baca doa syiddah, iaitulah ya mujalli azaimal umur. Mujalli makna yang menzahirkan, muzhir. Wahai Tuhan yang menzahirkan azaimal umur, perkara-perkara yang besar-besar. Ya muntahi himmatil mahmumin, wahai muntahi tempat terakhir kepada himmah, kepada hajat ataupun kepada permohonan al-mahmumin, orang yang dalam kesusahan. Mana orang susah, tempat terakhir dia mana? Allah. Allah saja yang boleh bantu dia, yang boleh tolong dia. Ya man, wahai Tuhan, idza arada amran, bila dia nak sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka dia berkata kepada sesuatu tu, jadilah kamu, fayakun, maka sesuatu tu jadi. Ini menunjukkan kepada tamamul qudrah, makna sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita rasa pada waktu tu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fayakun fayakun. Ahatat bina dhunubuna. Ahatat makna telah mengelilingi kami. Telah mengelilingi kami oleh dosa-dosa kami. Wa antal madhkhuru laha, dan engkaulah madhkhuru laha, sesuatu yang kami simpan untuknya, untuk dosa. Makna kita kalau ada sesuatu, kadang-kadang kita simpan untuk nak berhadapan dengan sesuatu keadaan. Kita simpan duit untuk nak berhadapan dengan suasana susah. Hak ni seakan-akan kita simpan Tuhan untuk digunakan pada waktu ini. Maknanya kita kata tak ada dah tempat lain untuk aku nak mengadu kamu kepadamu tentang, untuk aku mengadu tentang kesusahan aku ni. Kesusahan aku ni apa? Aku ni seorang manusia yang berdosa. Anta madhkhuru laha, ya madhkhuran likulli syiddah, wahai yang disimpan.
Iddikhar kan? Iddakhara yaddakhiru iddikhar, makna kita simpan kan? Yaddakhiru al-fulus fil bank. Dia simpan wang di bank. Tujuan apa? Tujuan bila waktu-waktu getih bila-bila dia nak keluar. Dia nak guna benda tu. Ni begitulah juga kemuncak kepada orang kata pengharapan kita ialah Allah. Kita simpan Allah untuk kita minta dengan dia dalam keadaan kita syiddah, dalam keadaan kita susah. Kuntu addakhiruka li hazihi sa'ah, sesungguhnya aku dahulu aku menyimpan engkau ya Allah, li hazihi sa'ah, untuk waktu ini, untuk detik ini, untuk ketika ini, ketika aku susah. Ini orang kata sastera orang Arab. Kita orang Melayu kita tak cakap gitu. Sebab kita bila cakap sipang ni kena kepada barang lah, yang mana kita lebih mulia daripada dia. Tapi orang kata uslub Arab ni, sastera Arab dia beza dengan kita. Hak ni gaya cakap orang Arab. Kalau Melayu kita kata engkaulah tempat aku tumpu ya Allah, tempat aku tuju ya Allah, tempat aku minta pertolongan ya Allah, ketika mana tidak ada pertolongan lain melainkan pertolongan daripada-Mu sahaja. Dia gitu Fatub alayya, maka kurnialah taubat kepada aku. Dengan makna terimalah taubat aku ni. Terima taubat daripada aku dan kurniakanlah taubat kepada aku. Kalau engkau tak nak kurniakan taubat kepada aku, terimalah taubat daripada aku. Terima taubat daripada kita dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah kurniakan taubat kepada kita, Allah jaga kita daripada jatuh dalam dosa. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah tawwab, engkaulah yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Summa aksir minal buka, kemudian perbanyakkan menangis. Wat tadhallul, tadhallul kita zahirkan kehinaan kita di sisi Tuhan. Sebut, ya Allah, aku ni hina, ya Allah, aku ni babi, aku ni kerah kepala, aku ni jahat, ya Allah. Aku tak mampu nak berhadapan dengan azab-Mu, ya Allah. Aku terlalu lemah. Kita duk ulang ayat biar dia terkesan pada hati kita. Sehingga keluar sifat benar kita untuk mendapatkan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tadarru', hati kita tu rendah sungguh-sungguh kepada Allah. Gantung sungguh-sungguh kepada Allah, harap sungguh-sungguh kepada Allah. Wa qul, dan kemudian kita kata, ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wahai Tuhan yang tidak pernah disibukkan oleh pendengaran dengan pendengaran yang lain. Kita kalau kita dengar sesuatu, tidak dengar dah hak lain. Tuhan mari 1000, mari 1,000,000 pun tak ada satu pun hak yang dia dengar tu akan menyibukkan dia daripada mendengar yang lain. Ini doa Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini doa Nabi Allah Khidir alaihissalam. Satu hari Sayyidina Ali dia tawaf di Kaabah, tiba-tiba dia tengok ada seorang yang gantung di kelambu Kaabah, yang gantung duk munajat di kelambu Kaabah. Kemudian dia lalu ke orang tu, dia dengar orang tu sebut, ya man la yashghaluhu ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in, wa ya man la tughallituhu kasratul masail, wala man la yatabarram ilhahal mulihin, adhikna barda afwik wa halawata maghfiratik birahmatika ya arhamar rahim. Jadi dia dengar orang tu sebut gitu. Jadi dia kejut dengan kata-kata tu amat baik. Dia pergi dekat orang tadi, dia kata, a'id li marrah, makna ulang semula kau apa benda yang kamu sebut tadi. Orang tu paling ke dia, orang tu kata, atasma'u zalik, mu dengar ke? Dengar ke apa benda aku sebut tadi? Dia kata, ya aku dengar. Tolonglah ulang sekali lagi. Orang tu pun dia ulang semula. Dia ulang hak ni. Dia ulang hak ni, kemudian dia kata, ud'u bihadzal du'a fi kulli duburin minas salah. Baca doa ini setiap kali selepas daripada sembahyang. Fawallazi nafsu Khidir biyadihi, dia kata, demi Tuhan yang diri Nabi Allah Khidir ini berada dalam genggaman dia. Tidak membacalah orang yang berdoa kepada Allah dengan doa ini, melainkan semua dosa-dosa dia akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini doa dia. Imam Ghazali nukilkan di sini. Ya man la yashghaluhu sya'nun an ya man yashghaluhu sam'un an sam'in. Wahai Tuhan yang tidak pernah disibukkan oleh sam'un an sam'in, oleh satu pendengaran, tidak pernah disibukkan oleh satu pendengaran daripada pendengaran yang lain. Makna walaupun banyak mari permintaan daripada Tuhan, tak ada satu pun yang menyibukkan Tuhan daripada permintaan-permintaan yang lain. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sama dia sama yang maha sempurna. Kita tak. Kita saja. Kalau banyak-banyak, kita dengar hak ni terlepas. Kalau banyak-banyak sekaligus gitu, akhir sekali tak dengar terus. Kita pergi bandar, dengar orang cakap bunyi berang habis dengar. Tak mampu telinga kita nak Allah Subhanahu Wa Taala dia tak mendengar dengan telinga. Dia memiliki sifat pendengar yang sempurna. Jadi setiap satu semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak menunjukkan kepada sempurnanya sifat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya man, wahai Tuhan, wahai seseorang, la tughallituhu kasratul masail, yang tidak pernah banyaknya permohonan tu menjadikan dia salah. Tughallituhu, yang tidak pernah menyalahkan dia oleh kasratul masail, banyak minta. Dalam teks dia tulis mana? La tughlitu ke? Tughallituhu, yang menjadikan dia salah. Taghlid, menjadikan salah. Ya man la tughallituhu kasratul masail, wahai Tuhan yang permohonan-permohonan yang banyak tu tidak menjadikan dia tersalah sama sekali. Kita bila banyak permohonan kau kadang-kadang salah. Orang minta lain bagi lain. Nah. Ya man la yatabarram ilhahal mulihin, wahai Tuhan yang tidak menjadi letih ilhah al-mulihin, gesaan daripada orang yang menggesa. Orang ni minta ni, orang ni minta ni, Tuhan tak letih pun. Andai kata setiap seorang tu minta dengan 1001 permohonan, kalau Tuhan bagi kepada setiap orang yang minta itu, semua makhluk ni Tuhan minta. Hak minta tu semua Tuhan bagi belaka. Tuhan ganda pula beribu-ribu kali ganda, sikit pun tidak mengurangkan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan kita maha kaya. Tuhan kita maha kaya, segala-galanya dimiliki oleh dia dan dia maha berkuasa. Azikna barda afwik, azikna, rasakan kepadaku, jadikanlah aku dapat merasa barda afwik, kesejukan pengampunanmu. Dengan makna, ya Allah, kurniakanlah pengampunanmu kepada aku sehingga aku rasa sejuk. Sejuk kerana segala dosa-dosa aku diberi kemaafan. Aku tidak dikenakan apa-apa hukuman. Rasakanlah aku begitu, ya Allah. Wa halawata maghfiratik, dan kemanisan pengampunanmu, ya Allah, sehingga pengampunanmu itu menjadi sesuatu yang paling aku dambakan masih hidup aku atas dunia ini. Sebab manis sangat-sangat pengampunan Allah, indah sangat-sangat pengampunan Allah, sehingga pengampunan Allah lah sesuatu yang sentiasa duduk dalam kepala otak aku, siang malam, pagi petang. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha penyayang daripada segala yang menyayang. Tak ada orang yang lebih sayang kepada kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita tak sedar je. Kita buat Tuhan tu macam ke musuh kita. Kalau dia suruh kita tak buat, kalau dia larang kita pergi buat. Kita jadikan setan tu pula jadi macam ke sesuatu kekasih kita. Kalau setan suruh ikut lalu. Setan cuik sikit. Ya. Mungkin lalu. Tukar terus antara setan dengan Tuhan. Ni kita perlu kepada hati yang bersih. Kita perlu melihat akan hakikat. Hakikatnya apa? Tuhan tu Tuhan. Setan tu setan. Barulah kita tidak akan mendahulukan setan ke atas tu Tuhan. Kita kata nak dapat kasih sayang daripada Tuhan.
Tapi kita mendahulukan musuh Tuhan. Macam mana kita nak dapat kasih sayang daripada dia? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas setiap perkara engkau mampu buat. Sebab kuasamu kuasa yang tidak ada limit. Antara yang aku minta ni, ya Allah, berilah pengampunan kepada aku. Mu mampu untuk nak bagi pengampunan kepada aku, ya Allah. Bukan setakat pengampunan, apa saja mu nak buat. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi apalah sangat pengampunan. Berilah pengampunan itu kepada aku, ya Allah. Summa tusalli ala nabi, kemudian kamu selawat kepada Nabi. Supaya majlis kamu tu majlis yang diberkati. Supaya majlis kamu tu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu selawat kepada Nabi dalam majlis kita. Dalam majlis kita kena ada selawat ke Nabi. Kalau tak ada selawat, itu majlis yang akan disesali di akhirat bila-bila. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan selawat ke Nabi, jangan lupa selawat kepada keluarga dia supaya selawat kita menjadi selawat yang sempurna. Summa tastaghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat. Kemudian mu minta pengampunan daripada Allah untuk seluruh orang Islam lelaki dan Islam perempuan. Dia kata Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ikut anda. Apa tu? Allahumma, kita kata astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu penting tu. Dengan sebab kita minta pengampunan kepada orang Islam, ada di kalangan orang Islam tu, pasti ada. Di kalangan orang Islam, orang ramai tu, di kalangan para awliyaillah. Di kalangan orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita sebut mereka ni, Allah pandang kepada mereka, doa kita dimakbulkan. Dan bila kita sebut astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, kita juga mengharapkan supaya dosa-dosa kita diampun. Sebab kita sebahagian daripada orang mukminin dan juga mukminat. Kemudian kalau kita doa kepada orang mukminin dan mukminat ni, lebih ni kita minta pengampunan untuk orang lain. Makna bila kita minta pengampunan untuk orang lain, antaranya mukminin dan mukminat tu, malaikat akan kata kepada kita walaka mithluh, mu akan dapat seumpama tu. Kita doa untuk mereka, malaikat doa untuk kita. Cuba bayangkan. Makna keuntungannya banyak kembali kepada kita. Kerana itu ulama-ulama kita dia menganjurkan sekurang-kurangnya sehari, khususnya pada waktu petang, kita minta pengampunan untuk orang mukmin, muslimin dan muslimat. Sekurang-kurangnya 27 kan? 27 kan? Kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Nampak kecil je. Tapi ganjarannya cukup besar. Kerana hak tu dosa kita Tuhan ampun. Kerana hak tu doa kita Tuhan terima. Kerana hak tu turunnya rahmat Tuhan kepada kita. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu benda yang sepatutnya kita jadikan rutin dalam kehidupan kita. Dia kata wa tarji' ila ta'atillah, lepas pada tu kembali mentaati Allah. Jangan buat lagi benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakunu qad tubta taubatan nasuha, maka jadilah kamu sesungguhnya kamu telah bertaubat dengan taubat yang nasuha. Kalau buat gitu, golik-golik ni akan diterima oleh Allah. Hidup kamu akan berubah, hati kamu akan penuh dengan cahaya. Ini Imam Ghazali ajar ni. Ini Imam Ghazali kan ajar ni. Ini dalam tariqah Al-Ghazaliyah. Tariqah Imam Ghazali hari ni cara nak taubat. Orang panggil taubat yang terpimpin. Sahabat kalau dia nak taubat, dia pergi jumpa dengan baginda Nabi. Dia minta, dia khabar dosa dia. Kemudian dia minta pengampunan daripada Allah. Nabi pun minta pengampunan untuk dia. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum idh zalamu anfusahum, sungguhnya mereka ketika mana mereka menzalimi diri mereka, buat dosa, ja'uka, mereka tu para sahabat akan mendatangimu wahai Muhammad. Ja'uka fastaghfirullah, mereka pohon pengampunan kepada Allah di hadapan kamu. Beza makna kita istighfar depan Nabi dengan kita istighfar seorang-seorang. Begitu juga kita istighfar depan untuk guru kita dengan kita istighfar seorang-seorang, beza.
Fastaghfara lahumur rasul, maka rasul pun mohon istighfar untuk dia. Lawajadullah, mereka pasti akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Maha Pengampun, Tuhan ampun habis dosa dia. Rahima, Maha Penyayang, bukan setakat dosa dia Tuhan ampun, Tuhan bagi anugerah pula. Rahim makna yang Maha Penyayang, makna Tuhan Maha Penyayang, Tuhan bagi anugerah dengan anugerah orang yang dia sayang. Bukan setakat dosa kita hilang, kita dapat anugerah pula daripada Allah bila kita bertaubat dan taubat kita diterima oleh Allah. Ini yang berlaku di zaman salaf dulu. Ada seorang Arabi, dia pergi ke kubur Nabi. Nabi wafat dah dulu tu. Dia panggil Nabi, ya Rasulullah, daripada jauh ni. Panggil kat kubur Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia pergi dekat kubur Nabi. Pada waktu tu ada seorang, kata tokoh di kalangan tabi'in namanya Sayyidina Utbi. Sayyidina Utbi duduk dekat kubur Nabi. Dia mari, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia pun terus baca. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ya khairaman. Dia kata, ya Rasulullah. Dahulu masa Tuhan ada, para sahabat bila dia buat dosa, dia datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Allah. Dan Tuhan tolong minta pengampunan daripada Allah untuk dia. Maka dia mendapati Allah mengampuni akan segala dosa-dosa dia. Hari ini dia kata, aku datang ke kubur Tuhan untuk beristighfar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan beristighfar untuk aku, dengan harapan supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa aku. Dia baca ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian dia pun dalam riwayat dia sebut wa ansyada. Ansyada ni makna apa? Makna dia menasyid. Bukan baca saja menasyid. Ada riwayat lain tidak sebut wa ansyada, dia sebut summa. Dia kata summa apa? Summa qala, kemudian dia berkata. Tapi ada juga riwayat yang kata wa ansyada. Dia bernasyid. Makna dia lantung dalam keadaan ada rentuk. Dia kata ya khairu man ya khairu man dufi'at ya khairu man dufi'at bil qa'i a'zumuhu, wahai sebaik-baik orang yang dikebumikan di tempat ini jasadnya. Ya khairu man dufinat ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu tulang belulang dia. Fataba min tibihinnal qa'u wal akam, maka menjadi harum tempat ini dengan keharuman dia. Nafsi fada'un, jiwaku ini menjadi tebusan. Liqabrin anta sakinuhu, kepada kubur yang menjadi tempat tinggal kamu, yang mana kamu sebagai penghuni ni. Fihil jud, kerana dalam kubur ini ada jud, ada sifat baik. Fihil jud ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fatuba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsi fada'un liqabrin anta sakinuhu fihil judi wal apa ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsi fada'un biqabrin anta sakinuhu fihil ju'i wa fihil afafu wal karamu. Kerana dalam kubur ni ada jud, ada sifat baik hati, sifat pemurah, bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Al-afaf, sifat yang baik hati. Wal karam, sifat pemurah. Maknanya nak khabar dalam kubur ni ada seorang yang baik hati, ada seorang yang pemurah, ada Sayyidina Utbi tu mula-mula dia tengok orang ni mari dengan tepik-tepik gitu, dengan nyanyi gitu, dia kata kurang hajarlah dia ni depan kubur Nabi. Dia nak jekah depan kubur Nabi. Depan kubur Nabi, Nabi ada di situ. Kita kalau depan orang besar-besar, kita bengang pun kita buat senyap gitu je. Lepas pada tu baru kita jetik telinga lah. Depan tu kita buat senyap je. Dalam keadaan saya nak Utbi tengok gitu, siapa benda gini ni? Pelik ni, tak ada beradab dengan Nabi ni. Tiba-tiba dia pun hanyut tertidur. Dalam tidur dia Nabi datang,
Nabi kata, sampaikan salam aku kepada Arabi tadi, orang Badui tadi. Bagi tahu kepada dia, semua dosa-dosa dia telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cerita ni diriwayatkan oleh tokoh-tokoh besar, antaranya Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsir. Maknanya cerita ni bukan cerita-cerita reka, bukanlah. Dan Ibn Kathir dok kata apa benda ni, mari kubur Nabi, panggil Nabi ni, syirik ni. Ni penyembah kubur dan sebagainya lah. Ini cara kefahaman generasi salaf, orang kata kefahaman orang-orang yang betul-betul faham tentang agama. Baik. Dia kata wa qad kharajta minadh-dhunub, sesungguhnya kamu telah keluar daripada dosa-dosa kamu. Tahiran, dalam keadaan kamu suci daripada dosa tu. Kayaumi waladatka ummuka, seumpama hari kamu dilahirkan oleh mak kamu. Tak nak ke kita jadi gitu? Semestinya kita nak, bila nak buat. Wa ahabbaka Allahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kamu. Sebab Tuhan kata innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Ni orang yang bertaubat. Walaka minal ajri was thawabi, dan bagi kamu ada ganjaran, ada pahala. Wa alaika minal barakati war rahmah, dan ke atas kamu daripada keberkatan dan rahmat Tuhan, ma la yuhitu bihi wasful wasifin. Yuhit, tidak mampu dikelilingi oleh sifatnya, oleh gambaran orang yang memberi gambaran. Maknanya kalau orang puji setara mana pun tak siapa lagi. Puji-pujian itu dengan hakikat yang sebenar. Rahmat dan juga orang kata barakah yang kamu dah dapat. Mana orang kata kalau mu dapat buat gitu, mu dapat satu dunia ni. Rahmat satu dunia ni. Sebenarnya lebih banyak daripada itu. Itu makna la yuhitu bihi wasful wasifin. Wasful wasifin, sifat bagi orang yang menyifatkan. Sifat setara mana pun masih lagi tidak meliputi apa yang kamu dah dapat. Dengan makna besar sangat-sangat apa yang kamu dah dapat itu. Wa hasala lakal amnu, kamu akan dapat keamanan. Keamanan daripada kemurkaan tu Tuhan, keamanan daripada majalnya dosa. Wal khalas, dan kamu akan selamat daripada kesialan dosa yang akhir sekali boleh bawa kepada kekufuran. Wa najauta min ghadabihi, dan engkau akan selamat daripada kemurkaannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghussatil ma'asi, dan azab dengan sebab maksiat itu. Ghussah ni maknanya azab, kesakitan. Al-ma'asi disebabkan oleh maksiat itu. Maka mu akan jadi seorang manusia yang baik, seorang manusia yang selamat, seorang manusia yang berkat. Wa baliyataha, dan orang kata huru-haranya, azabnya, ghussah makna dia, baliyah tu maknanya ujian, ujian maknanya azab itu. Ghussah ni maknanya kepahitan, keburukan. Ghussah bermakna kepahitan. Maksud sini orang kata kesialan lah, kemajalan dosa. Dia kata apa tadi? Wa baliyatiha, dan kamu akan terselamat daripada baliyatiha. Baliyah dosa tu, baliyatil maksiyah. Baliyah dia, bala daripada dosa tu apa? Azab daripada Allah. Kesialan dalam kehidupan kamu. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa kunta qad qata'ta hadhihi al-aqabata, dan kalau kamu buat begitu bererti kamu telah melepasi aqabah ini. Makna mu dah kerak dirimu daripada dosa, mu dah berjaya dah, orang kata mendaki aqabah atau taubah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Biiznillah, dengan keizinan Allah. Kena ingat semua, bukan dengan kekuatanmu, sebab mu tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Wallahu waliyul hidayah, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi hidayah, bimannihi, dengan anugerah dia.
Bukan kita berhak mendapat hidayah itu. Bukan wajib ke atas dia beri. Wa fadlihi, dan kemurahan dia. Maknanya bukan kita berhak dapat. Bukan wajib dia beri. Kita tak ada berhak apa-apa pun di hadapan tu Tuhan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan taubat kepada kita. Allah anugerahkan kekuatan taufik untuk kita bertaubat, untuk kita maintain diri kita tak jatuh lagi dalam dosa. Lepas pada taubat tu kena maintain pula. Maintain, kena jaga diri daripada jatuh dalam keadaan dalam dosa. Itu makna orang yang berada di maqam taubat. Orang yang berada di maqam taubat, orang yang maintain. Hak yang lepas dia dah taubat dah. Hak sekarang dan akan datang dia berazam dan dia tahan diri dia daripada jatuh dalam dosa. Itu orang berada di maqam taubat. Bila kita usaha sungguh-sungguh sampai ke peringkat Allah betul-betul meletakkan kita ke maqam taubat, pada waktu tu kita tak bersemangat lagi nak buat maksiat. Sebab apa? Sebab kita nampak hakikat. Hakikat apa? Maksiat tu adalah maksiat. Dan kita akan gemar untuk beribadat sebab kita nampak ibadat tu adalah ibadat. Tu makna orang yang telah berjaya dah. Kalau kita tengah duk maintain, waktu tengah berjuang. Kalau mati dalam maintain tu, mati dalam perjuangan. Dia tak berjaya lagi. Tapi bila berjuang, dia kejaya dah lah tu. Hak jaya, hak sungguh ti bila Allah anugerahkan taubat. Makna dia tengok maksiat, bahawa maksiat itu adalah maksiat. Ini pandangan para awliya. Pandangan wali-wali Allah, maksiat, dia nampak maksiat. Kerana tu dia sanggup, orang kata, jatuh dalam api daripada jatuh dalam maksiat. Dan dia nampak ibadat tu ibadat. Kerana tu dia sanggup korbankan segala apa yang dia ada. Bahkan nyawa dia semata-mata untuk beribadat. Mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tahap itu dengan anugerah daripada Allah, dengan taufik daripada Allah, dengan kekuatan daripada Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selesai dah perbicaraan tentang aqabatut taubah. Tapi tak tahulah kita selesai tak lagi dalam pendakian kita kepada aqabah taubah. Hak teori ni selesai dah. Hak praktiknya kita kena usahalah seberapa yang kita mampu. Sebab kita belajar untuk beramal, bukan belajar untuk nak tambah koleksi, bukan. Belajar untuk tambah koleksi itu tidak mempunyai apa-apa makna. Tapi belajar akan ada makna bila kita bertekad untuk beramal. Tekad yang sebenar-benar bila ada peluang kita beramal sungguh. Kita buat seberapa yang kita mampu. In tasduqillah, kalau kamu benar dengan Allah, yasduqka, Allah akan benar dengan kamu. Wa ba'da zalik al-aqabatu as-salisah. Aqabah yang ketiga pula, wa hiya aqabatul awaiq. Aqabah penghalang. Ni hak halang pula ni. Hak mula-mulanya ilmu. Hak yang keduanya taubat, hak yang ketiga penghalang. Bagaimana kita nak mengatasi penghalang ni supaya dia tidak lagi menghalang kita untuk menjadi ahli ibadah. Baik, jadi kita berhenti situlah. Kita berhenti situ, kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita, bagi kekuatan kepada kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Kosong. Tak ada benda. Baik, tak ada soalan, kita berhenti setakat itulah dulu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة محمد وعلى
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Kuat sekali lagi. Allahumma salli afdala salatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikri al-ghafilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa qarabatin lana fi dinina ma'a ali qutri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فاتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر ربي ومولودنا وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي وآله والصحب عداد طش السحب، فالحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول، وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان، بحق سيد ولد عدنان، وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله منكم.